Pak Angah pun takut rotan atuk dari jumpa hantu. Ada satu malam tu, Pak Angah kena peluk hantu sampai tak boleh jalan. Abah terpaksa tumbuk hantu tu nak lepaskan Pak Angah. Seminggu tangan Abah bau busuk dan hitam. Dapatlah mereka cuti mengaji. Abah memang seorang yang pemberani. Semua kawan-kawan Abah selalu cerita tentang keberanian Abah ni. Ada seorang kawan baik Abah pernah cerita, ada satu malam tu, masa Abah nak balik ke rumah moyang, Abah dengan kawan dia dihadang oleh sosok pocong dekat tengah jalan dalam kebun getah. Kawan Abah tu dah nak pingsan, tapi Abah dengan tenang berjalan ke arah pocong tu sambil maki hamun dan hayun ranting kayu untuk halau pocong tersebut macam nak halau anjing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi kisah daripada Abah Syukur. Banyak pengalaman hari ni saya akan ceritakan. Jomlah tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letak link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Lepas SPM, Abah Syukur macam kawan-kawan yang lain cari kerja untuk isi masa lapang sampai keputusan SPM keluar. Dapatlah kerja dekat kilang elektronik jadi storekeeper. Masuk pukul 10 malam, balik pukul 10 pagi. Dan itulah hari pertama dan terakhir Abah Syukur kerja dekat kilang tu. Sebab satu malam tu dia diganggu dengan penampakan pocong yang berdiri dekat penjuru kawasan store. Sekurang-kurangnya merasa jugalah Abah Syukur jadi mat kilang kejap. Adalah dalam seminggu Abah Syukur mengganggu tak buat apa-apa selain duduk melepak dengan kawan. Satu hari, masa Abah Syukur tengah melepak dengan kawan-kawan dia, Alif, Joe, Amran, Udin dan Pejai, tiba-tiba Alif ajak mereka menurun nombor ekor dekat jirat Cina. Bila? Tanya Joe. Malam ni, jawab si Alif tu. Mereka semua setuju nak pergi menurun nombor ekor, termasuklah Abah Syukur. Malam tu, pukul 9 malam, semua dah bertolak ke jirat Cina. Sampai jirat Cina tu, Alif bawa mereka mendaki menuju ke sebuah perkuburan lama. Dan Abah Syukur perhati, Alif ni macam dah biasa buat kerja-kerja kurafat ni, sampaikan dia dah hafal selok-belok jalan dekat jirat Cina tu. Bila sampai je dekat kubur lama tu, Alif bersuara, kubur ni belum pernah buat menurun nombor. Dulu aku buat dekat kubur balik pokok sana, naik nombor 1. Alif bawa beberapa batang buluh dan benang merah yang agak tebal. Lepas tu dia suruh Joe, Amran dan Udin pacakkan buluh tu dekat sekeliling kubur tu dan suruh Pejai lilit benang merah di setiap buluh yang dah dipacakkan tu. Tunggu pukul 12 baru kita mulakan, kata Alif. Mereka semua hanya mengiyakan je. Suasana dekat jirat Cina tu nampak terang, mungkin sebab berada dekat atas bukit dan kawasannya pun lapang. Pukul 12 malam, Alif suruh mereka semua duduk bersila sebaris belakang dia. Abah Syukur belakang Alif, belakang Abah Syukur Joe, belakang Joe Amran, belakang Amran Udin, belakang Udin Pejai. Caranya, bila Alif tepuk lutut Abah Syukur pula kena tepuk lutut orang yang duduk bersila dekat belakang dia. Dan begitulah seterusnya sampai orang terakhir. Kemudian orang terakhir akan bagi pen ikut bahu orang depan sampai ke bahu Alif. Lepas tu, Alif guna pen tu untuk tulis nombor yang mereka akan dapat nanti. Semua kena tunduk ke bawah, jangan tengok depan dan bersuara walau apa pun yang terjadi. Lepas ambil posisi masing-masing, Alif pun mulakan ritual dengan membakar beberapa colok dan baca mentera yang mereka semua tak faham apa maksudnya. Abah Syukur dengan kawan-kawan yang lain hanya tunduk je ke bawah,
tak bersuara. Tak lama lepas tu, Alif tepuk lutut Abang Syukur. Abang Syukur faham maksudnya. Jadi dia pun nak tepuk lutut Joe yang berada dekat belakang dia. Lama juga Abang Syukur kibas-kibas tangan nak tepuk lutut Joe, tapi tak kena-kena. Lepas tu Alif tepuk lutut Abang Syukur sekali lagi, minta pen. Abang Syukur tak puas hati. Dia terus toleh ke belakang dan tengok Joe, Amran, Udin dengan Pejai dah tak ada dekat belakang dia. Bila Abang Syukur pandang depan, dia nampak sosok hantu perempuan berbaju merah dengan rambut panjang, mata merah menyala, mulut berdarah, tengah terapung atas kubur tu. Tak banyak cakap, Abang Syukur terus bangun dan lari menuju ke arah kereta dekat bawah. Sampai dekat kereta, Abang Syukur tengok Joe, Amran, Udin dengan Pejai dah ada dekat situ sambil hisap rokok. Lama mereka tunggu Alif, lebih sejam. Kemudian mereka nampak Alif turun bukit. Sampai dekat kereta, Alif terus maki hamun mereka semua dan sepanjang perjalanan balik tu, Alif terus marah tanpa henti. Sampai dekat Pekan, Alif turunkan mereka dan tinggalkan mereka dekat situ. Mungkin dia terlalu marah. Lusanya Alif belanja mereka dan bagi tahu dia kena nombor ekor yang hantu perempuan tu bagi malam tu. Mereka tak tanya berapa banyak Alif menang, dia nak belanja pun dah kira bagus. Minggu depannya, Abang Syukur dapat kerja sebagai promoter dan bekerja sampai keputusan SPM keluar. Sekarang ni mereka semua dah berubah. Alif bukan lagi kaki nombor ekor. Masing-masing dah berkeluarga dan berkerjaya. Amran dah meninggal sebab denggi, manakala Pejai pula meninggal ketika buat ibadah haji di Tanah Suci. Satu hari, Abang Syukur, Joe, Amran dan Udin rancang nak daki sebuah gunung di satu daerah terdekat dengan pekan mereka. Rancangannya nak pergi hari Jumaat, balik hari Sabtu. Lepas dapat kebenaran daripada atuk dan nenek, Abang Syukur pun mula siapkan segala kelengkapan untuk dibawa hujung minggu nanti. Gunung yang mereka akan daki tu taklah tinggi mana. Kawasan tempat ramai orang untuk teroka hutan yang menghijau dan mandi air terjun. Hari Jumaat tu, mereka bertolak pukul 8 pagi naik bas. Lebih kurang pukul 11 pagi, mereka sampai dekat tempat tu. Kalau nak daki ke gunung, kena tengok ada bendera merah dikibar atau tak. Sebab kalau bendera merah dikibarkan, bermakna hari tu ada latihan tentera dekat kawasan pegunungan tu dan semua orang dilarang mendekati kawasan pegunungan tersebut. Alhamdulillah, hari tu tak ada bendera merah dikibarkan. Mereka pun mulakan pendakian. Lebih kurang pukul 3 petang, mereka sampai di kawasan perkemahan. Tahun 80-an tak ada kemah canggih macam hari ni. Mereka guna kanvas biru dan kemah bentuk V terbalik je. Tak ada pintu atau tirai nyamuk, hanya beralas kanvas je. Mereka pasang dua kemah, Abang Syukur dengan Joe. Kemah sebelah pula Amran dengan Udin. Dekat depan kemah, tempat masak. Belakang kemah, hutan. Lepas pasang kemah, mereka bergilir-gilir bersihkan diri dekat air terjun dan masak untuk makan malam. Lepas maghrib, kawasan sekitar dah mula gelap. Selain kemah mereka, ada juga 4-5 biji kemah lain dekat kawasan tu. Kawasan sekitar agak terang bila setiap kumpulan mula buat unggun api. Dalam 6-7 kemah yang ada dekat situ, hanya satu kemah je yang dari tadi tak ada penghuni. Mula-mula mereka ingat mungkin penghuninya tengah daki ke puncak, tapi sampai ke malam, kemah tu masih tak berpenghuni. Suasana malam dalam hutan pegunungan tu sangat sejuk. Bunyi kicauan unggas dan cengkerik menambahkan lagi keasyikan bagi yang betul-betul minat dengan alam semula jadi. Bagi Abang Syukur, itu adalah masa yang sangat menenangkan dalam hidup dia. Masa mereka tengah makan malam dan berbual, tiba-tiba kawasan hutan jadi sunyi sepi. Bunyi unggas dan cengkerik terus hilang. Abang Syukur ingat dia seorang je yang perasan, tapi bila tengok semua yang ada dekat kawasan perkemahan tu, mereka semua perasan juga. Cepat-cepat Abang Syukur dan kawan-kawan dia habiskan makan malam. Tiba-tiba salah seorang pendaki dari kemah lain datang dekat mereka. Pendaki tu perkenalkan diri sebagai Abang Amin. Abang Amin minta mereka semua, termasuk pendaki dari kemah lain, rapatkan kemah masing-masing jadi satu kelompok. Jadinya Abang Syukur dengan kawan-kawan terpaksa buka kemah dan pasang semula rapat dengan kemah lain. Abang Amin bagi tahu, kalau hutan tiba-tiba jadi sunyi, hanya dua benda je, sama ada binatang buas atau makhluk lain yang ada sekitar situ. Tapi Abang Amin cakap gunung tu tak ada binatang buas, dan ini bermakna ada makhluk lain yang berdekatan. Lepas pasang kemah semula, mereka besarkan unggun api supaya kawasan sekitar lebih terang. Abang Amin ada pesan, kalau ada sesiapa yang nak buang air kecil, kena berteman, jangan pergi seseorang. Kalau buang air besar, kena kambus dengan sempurna. Lepas tu seorang demi seorang mula masuk kemah sebab dah mula terasa mengantuk. Pukul 2 pagi, Joe kejut Abang Syukur suruh teman dia pergi kencing. Dengan mata masih berpinah-pinah, Abang Syukur bangun temankan Joe. Joe lepaskan hajat di sebalik sebatang pokok yang agak terlindung. Masa tengah tunggu Joe, Abang Syukur suruh sekitar kawasan untuk tenangkan diri. 10 minit berlalu, Joe masih belum selesai lagi. Abang Syukur panggil nama Joe, tapi tak ada jawapan. Senyap je.
Tunggu lagi 5 minit, Joe masih belum selesai. Abang Syukur tak puas hati. Dia terus pergi ke sebalik pokok tempat Joe lepaskan hajat tu. Tapi Joe tak ada dekat situ. Cepat-cepat Abang Syukur balik ke kemah semula. Sampai dekat kemah, Abang Syukur terkejut bila tengok Joe tengah tidur. Abang Syukur terus kejut Joe dan tanya kenapa dia balik kemah tak bagi tahu. Lama dia tunggu Joe buang air kecil tadi. Bila masa pula aku pergi kencing, kata Joe sambil tarik selimut sambung tidur. Berderau darah Abang Syukur bila dengar jawapan Joe tu. Habis siapa yang ajak Abang Syukur temankan dia tadi? Lepas tu Abang Syukur baring belakang Joe sambil fikirkan kejadian tadi. Tiba-tiba Joe rapatkan badannya ke punggung Abang Syukur. Abang Syukur cuba tolak tapi Joe tolak balik. Abang Syukur tolak dengan lebih kuat, tapi tolakan Joe bertambah kuat dan membuatkan Abang Syukur rasa nak marah. Bila Abang Syukur pusingkan badan, Allahu Akbar, itulah ayat yang keluar dari mulut dia. Sebab betul-betul dekat depan muka Abang Syukur adalah sosok pocong dengan muka hancur berwarna hitam, mengelupas macam kulit terbakar. Darah mengalir daripada mata dan hidung. Tengah tengok Abang Syukur dengan bau hanyir yang sangat busuk. Abang Syukur terus menjerit sekuat hati sambil tutup mata. Pendaki dari kemah lain terus terjaga. Kemudian Abang Amin kejut dan tenteramkan Abang Syukur yang tengah menggigil ketakutan tu. Lepas bertenang, Abang Syukur ceritakan apa yang dia alami tadi. Lepas tu Abang Amin tanya, mana Joe? Joe memang tak ada dekat situ. Mereka semua mula cari Joe dekat kawasan sekitar. Tak lama kemudian, mereka jumpa Joe dalam keadaan pingsan. Lepas angkat Joe bawa balik ke kemah, Abang Amin cuba sedarkan Joe. Lepas Joe sedar, dia bagi tahu tadi memang dia kejut Abang Syukur suruh teman dia pergi kencing. Sampai dekat balik pokok tu, Joe lepaskanlah hajat sambil panggil nama Abang Syukur untuk pastikan Abang Syukur ni masih tunggu dia. Tapi tak ada sahutan daripada Abang Syukur. Cepat-cepat Joe selesaikan hajat. Tapi bila Joe pusingkan badan, dekat depan dia ada sosok lembaga hitam berbulu lebat tinggi, mata merah dan bertaring pandang dia. Joe terus pingsan. Esok paginya Abang Syukur dipapah turun dari gunung, tak mampu berjalan sebab demam tinggi. Sampai rumah, atuk mandikan Abang Syukur sambil mengekek ketawa dan berkata, tak payah jadi anak jantan kalau dengan setan pun takut. Dari situlah Abang Syukur fobia dengan pocong dan sampai hari ni Abang Syukur tak tahu kenapa dia akan demam tinggi kalau terserempak dengan pocong berbanding dengan sosok-sosok yang lain. Abang Syukur dan Abah ada persamaan yang sangat ketara. Mereka berdua anak sulung lelaki daripada anak sulung lelaki dan dua-dua kidal. Abang Syukur tukar ke tangan kanan lepas kejadian tampar budak masa dia remaja dulu. Abah pun tukar tangan ke tangan kanan lepas dia bertumbuk dengan perompak di kaki bukit ke masjid masa muda dulu. Perompak tu meninggal dunia lepas seminggu berada di dalam tahanan pada tahun 60-an dulu. Perbezaan yang nyatanya pula, Abah seorang yang alim dan taat pada perintah agama. Abang Syukur pula masih lagi mencari sinar. Abah seorang yang tegas, Abang Syukur seorang yang suka bergurau. Kelebihan Abang Syukur pula, dia kenal dan berkawan rapat dengan semua kawan-kawan Abah. Jadi Abang Syukur adalah satu-satunya anak yang tahu banyak benda berkaitan Abah dari zaman muda dia melalui penceritaan dari kawan-kawan Abah. Satu hari dalam pukul 11 malam, Abang Syukur dan Abah dalam perjalanan pulang ke rumah dari Kuala Lumpur. Sampai di satu daerah yang lebih kurang 3 daerah lagi nak ke rumah mereka. Abah suruh Abang Syukur keluar dari jalan tol ikut jalan biasa sebab Abah nak berhenti di satu daerah untuk berjumpa dengan kawan dia. Jam lebih kurang pukul 12.30 malam, Abang Syukur terus menuju ke rumah sahabat Abah sebaik saja keluar daripada tol. Sampai di rumah sahabat Abah dekat pukul 1.30 pagi. Abang Syukur tunggu dalam kereta. Setengah jam kemudian Abah keluar dan mereka pun sambung perjalanan balik ke rumah ikut jalan lama. Jalan menuju ke daerah rumah Abah ni kalau ikut jalan lama memang sunyi dan gelap. Dalam 15 minit memandu, dari jauh Abang Syukur nampak ada segerombolan orang macam tengah usung sesuatu. Bila terkena lampu kereta, nampak jelas segerombolan orang tu tengah usung keranda jenazah. Abah suruh perlahankan kereta. Masa kereta betul-betul berada sebelah gerombolan orang tu, Abang Syukur nampak wajah mereka semua sangat pucat dan hanya menunduk ke bawah. Abah terus cuik peha Abang Syukur, suruh teruskan perjalanan. Cuba kau tengok dari cermin belakang, apa yang kau nampak, kata Abah. Bila Abang Syukur tengok cermin belakang tu, dia nampak hanya keranda je yang tengah terbang melayang ikut bontot kereta dari belakang. Keranda bah? Dah laju sikit, kata Abah sambil hidupkan merokok dan buka tingkap. Lepas tu Abah baling rokok yang tengah menyala tu keluar tingkap sambil berkata, "Dah ambil, jangan ikut aku." Lepas Abah cakap macam tu, Abang Syukur terus pandang cermin belakang.
keranda tadi dah hilang. Sampai dekat rumah Abah, Abang Syukur bagi tahu dia nak tidur rumah Abah malam ni. Alasannya penat dan dah nak pagi. Padahal sebenarnya Abang Syukur takut terjumpa apa-apa, sebab jarak rumah Abah dengan rumah Abang Syukur ni ambil masa dalam setengah jam perjalanan. Setengah jam tu macam-macam boleh berlaku. Abah hanya tersenyum dan Abang Syukur tahu Abah tahu dia dalam ketakutan. Bila kau balik Malaysia? InsyaAllah minggu depan. Kenapa bah? Abah nak ajak kau pergi Jakarta kalau kau tak sibuk. Berapa hari? Seminggu. Abang Syukur tahu tujuan Abah nak ke Jakarta. Abah ada satu perangai. Dia suka ziarah kawan-kawan, saudara mara dan ziarah makam-makam wali dekat sana. Hari berangkat ke Jakarta pun tiba. Abang Syukur, Abah, Pak Habib dan Ami Ahmad bertolak dari KLIA ke Jakarta pukul 10 pagi. Tiba di Jakarta pukul 11 pagi waktu Indonesia. Dekat airport mereka disambut oleh Ami Salim dan dibawa menuju ke hotel penginapan di Bulatan H. Pak Habib satu bilik dengan Abah, Ami Ahmad dengan Ami Salim. Abang Syukur pula macam biasa, memang suka duduk seorang-seorang. Kalau berjalan dengan Abah, sama macam kita berjalan dengan seorang askar. Serba-serbi kena tepat pada waktunya. Kalau dia kata gerak pukul 11 pagi, maknanya pukul 11 dah berada dalam kereta dah bergerak. Bukannya pukul 11 baru nak terkikial nak bergerak. Hari pertama dekat Jakarta, mereka habiskan masa dengan mencari makanan yang mereka memang suka, iaitu nasi padang. Esok pukul 9 pagi, kita ke Luar Batang, kata Abah. Luar Batang adalah nama tempat makam seorang wali bernama Habib Husin dari Yaman di daerah Tanjung Priok. Keistimewaan makam wali ni, walaupun sekitar kawasan tu banjir, makam sentiasa nampak macam terapung, tak kena banjir. Padahal kawasan tu adalah kawasan tepi laut. Mungkin itu karamah seorang wali Allah. Wallahu a'lam. Walaupun Abang Syukur ramai kawan dekat Indonesia, terutamanya dekat Jakarta, kalau berjalan dengan Abah, Abang Syukur tak akan telefon kawan-kawan dia sebab nak bagi tumpuan pada Abah je. Esoknya mereka semua bergerak ke Luar Batang untuk ziarah. Tiba-tiba Abah bersuara, "Kor, Abah rasa macam nak tukar hotel lah." Spontan Abang Syukur pandang Pak Habib yang sebilik dengan Abah. Pak Habib hanya tersenyum je. "Boleh ke kita tukar hotel?" tanya Abah. "Boleh, nanti saya usahakan," jawab Abang Syukur. Sambil terfikir sama ada akan dapat balik bayaran yang dah dibayar untuk seminggu atau tak. Itulah perangai Abang Syukur. Dari dulu tak pernah tolak apa saja permintaan Abah, walaupun kadang-kadang dia yang akan rugi. Sampai dekat makam Luar Batang, tak ramai yang datang ziarah makam waktu tu. Lepas solat sunat dalam masjid, mereka semua buat tahlil di makam wali Allah yang berada dalam masjid tu juga. Abang Syukur yang tak khusyuk sebab tengah fikirkan masalah pertukaran hotel tu, tiba-tiba macam terasa ada yang cuik bahu dia daripada belakang. Bila Abang Syukur toleh, ada seorang tua sedang tersenyum pada Abang Syukur. Wajahnya sangat lembut dan putih berseri. Kemudian dia berbisik pada Abang Syukur, "Di luar ada gelandangan yang perlukan bantuan, bantulah dia." Abang Syukur yang tak khusyuk buat tahlil tu terus bangun dan keluar cari gelandangan yang orang tua tu maksudkan. Dekat hujung tangga masjid, Abang Syukur nampak yang dia rasa seorang gelandangan yang dimaksudkan oleh orang tua tadi. Abang Syukur datang dekat gelandangan tu dan bagi salam. Bila gelandangan tu jawab salam dan pandang Abang Syukur, dia betul-betul terperanjat sebab gelandangan tu adalah sosok orang tua yang bisik pada dia tadi. Abang Syukur toleh ke arah makam tadi. Tak ada pun orang tua tu dekat situ kecuali kumpulan Abah je. Lepas tu Abang Syukur bersalam dengan gelandangan tu dan duduk di sebelahnya sambil seluk poket seluar dengan niat nak bagi duit dekat dia. Tanpa sengaja, Abang Syukur tertarik semua duit yang ada dalam poket seluar tu. Disebabkan tak sampai hati nak mengira depan gelandangan tu, Abang Syukur terus bagi semua duit tu. Mungkin dalam 2 juta rupiah atau 2.5 juta rupiah. Gelandangan tu terima dengan senyuman sambil berkata, "Terima kasih banyak. Semoga Allah permudahkan segalanya dan jagalah yang ada tu. Kuatkan amalan." Sambil gelandangan tu tunjuk ke satu arah depan pintu masjid. Dekat situ ada seorang pemuda, dan pemuda itulah yang peluk Abang Syukur masa datuk dia meninggal dunia dulu. Setelah dekat 20 tahun baru Abang Syukur nampak dia semula. Abang Syukur hanya mampu tersenyum sambil tundukkan kepala ke arah pemuda tu. Tiba-tiba perasaan jadi sayu sebab teringatkan datuk. Bila Abang Syukur angkat kepala semula, sosok gelandangan dan pemuda tu dah gaib. Lepas Abah selesai buat tahlil tu, mereka semua pergi makan. Dekat tempat makan, Abang Syukur terpaksa buat beberapa panggilan untuk penuhi hajat Abah. Dan ajaibnya, hotel yang Abang Syukur inap tu setuju untuk pulangkan semula duit baki pada malam-malam yang dia cancel tu. Dan hotel baru pula terima last minute booking. Okey bah, lepas makan kita check out dan tukar hotel baru pula.
Tu sebab Ana suka jalan dengan Syukur, Bib, kata Abah pada Pak Habib. Yang Abah tak tahu sebenarnya betapa berpeluhnya Abang Syukur nak penuhi permintaan dia tu. Setiap kali nak sambut Syawal, biasanya Abah akan sembelih beberapa ekor lembu 2 hari sebelum hari raya untuk disedekahkan pada saudara mara, sahabat andai dan orang-orang yang tak berkemampuan. Setiap orang akan dapat sekurang-kurangnya 2 kilo daging. Sebelum ni, Abang Syukur memang tak ikut serta dalam pembagian daging-daging tersebut. Hanya Pok Su, Pak Habib dan beberapa orang lain je yang diamanahkan untuk agih-agihkan daging sembelihan tu. Tapi tahun tu Abah suruh Abang Syukur bawa dia untuk bagi daging tu pada beberapa buah rumah. Setiap rumah yang mereka singgah semuanya berada di hujung kampung dan terceruk. Kalau kita lalu jalan tu semula, mungkin kita tak jumpa rumah tu lagi atau jalan keluar. Tapi Abah amat hafal setiap kedudukan rumah-rumah tersebut. Setiap rumah ada ceritanya tersendiri. Macam satu rumah yang berada di jauh di hujung kampung tu, dia ni kalau kau terjumpa dekat pekan atau dekat mana-mana, hulukan duit. Walaupun dia ni nampak miskin, tapi sebenarnya dia kaya raya, kata Abah. Abang Syukur yang tengok situasi rumah dan tuan punya rumah tadi agak muskil. Kaya dari mana? Tanya Abang Syukur. Kata Abah, orang tu kaya dari segi iman dan amal. Dia hafal Quran dan beribu hadis. Masa Abah kecil dulu, atuk hantar Abah mengaji pada dia setiap malam. Masa tu umur Abah 9 tahun. Kawasan ni pula hutan belantara. Abah pergi mengaji dengan Pak Ngah. Masa tu umur Pak Ngah 7 tahun. Masa orang tu mengajar, umur dia baru 14 tahun. Maknanya tuan rumah tadi tak jauh beza umur dengan Abah. Rupa-rupanya ayah kepada tuan rumah tu adalah sahabat baik atuk, dan ilmu agamanya diturunkan pada anaknya dan dia pula ajar Abah. Abah tak takut ke? Tanya Abang Syukur. Mau tak takut, tapi waktu tu Abah lebih takutkan rotan atuk kau, kata Abah. Abah pun buka cerita. Kata Abah, pernah satu hari tu Abah terpaksa dokong Pak Ngah balik ke rumah sebab Pak Ngah pingsan terjumpa hantu dalam perjalanan balik ke rumah. Tapi malam esoknya mereka kena pergi mengaji juga. Pak Ngah pun takut rotan atuk dari jumpa hantu. Ada satu malam tu Pak Ngah kena peluk hantu sampai tak boleh jalan. Abah terpaksa tumbuk hantu tu nak lepaskan Pak Ngah. Seminggu tangan Abah bau busuk dan hitam. Dapatlah mereka cuti mengaji. Abah memang seorang yang pemberani. Semua kawan-kawan Abah selalu cerita tentang keberanian Abah ni. Ada seorang kawan baik Abah pernah cerita, ada satu malam tu masa Abah nak balik ke rumah moyang, Abah dengan kawan dia dihadang oleh sosok pocong dekat tengah jalan dalam kebun getah. Kawan Abah tu dah nak pingsan, tapi Abah dengan tenang berjalan ke arah pocong tu sambil maki hamun dan hayun ranting kayu untuk halau pocong tersebut macam nak halau anjing. Pocong tu hilang macam tu je. Abang Syukur dapat bayangkan betapa jauhnya mereka berjalan nak ke rumah moyang waktu tu. Dari jalan besar nak ke rumah moyang rasanya ada dalam lebih kurang 7 atau 8 kilometer jauhnya. Abah membesar dekat Singapura. Kata Abah, masa dekat Singapura, dia tak sengaja terlanggar colok Cina sembayang. Satu malam Abah kena kacau dengan hantu Cina tu. Satu malam tu Abah bang kuat-kuat. Satu jalan ubi keluar tengok Abah dan tanya kenapa. Abah ceritalah sambil tergelak. Lepas tu ada wak Jawa tu datang, tepuk lantai, baru hantu Cina tu hilang. Apa dia baca pun Abah tak tahu. Mereka sampai di rumah terakhir untuk serahkan daging sembelihan, dan kali ni Abah bagi sendiri. Abah pun bagi salam. Salam dijawab dan pintu rumah dibuka. Muncul seorang nenek tua sambil tersengih-sengih. Oh, kau Zahak, naiklah. Pelawa nenek tua tu sambil tengok Abang Syukur dari bawah ke atas. Mungkin sebelum ni dia tak pernah nampak Abang Syukur. Oh, budak nakal pun ada, katanya sambil bersalam dengan Abang Syukur. Sebelum ni Abang Syukur tak pernah jumpa nenek tu, tapi macam mana dia tahu Abang Syukur ni memang nakal. Terima kasih Hak, kau selalu hantar daging pada aku. Tapi tahun ni adalah tahun terakhir kau hantar. Tahun depan aku dah tak boleh terima lagi pemberian kau. Aku faham Pah. Lepas tu nenek tu pesan pada Abang Syukur supaya jangan nakal, banyakkan solat dan amal. Aku minta diri dulu Pah, kata Abah sambil hulurkan sekeping sampul surat berisi wang pada nenek tua tu. Siapa tu Bah? Tak ada siapa-siapa. Dulu dia kerja dengan moyang kau, baik dengan Abah. Kenapa tahun ni last dia terima daging Bah? Habis puasa kau jumpa Abah, kita kemari semula. Hari raya ke-8 tahun tu, Abang Syukur jumpa Abah dekat rumah. Tak lama kemudian ada orang telefon Abah. Kemudian Abah bangun, ambil songkok sambil ajak Abang Syukur keluar menuju ke rumah orang tua tu. Sampai dekat halaman rumah nenek tua tu, penduduk kampung tengah bergotong royong sediakan tempat mandian mayat dan peti jenazah. Abah naik ke rumah diikuti Abang Syukur. Ada sekujur jenazah di tengah rumah. Abah buka kain penutup wajah jenazah.
Subhanallah, wajahnya sangat bersih, nampak lebih muda dari sebelumnya dan macam tengah tersenyum. Selesai urusan jenazah, Abang Syukur dan Abah balik ke rumah. Dalam perjalanan balik tu, Abang Syukur tanya Abah, siapa dia bah? Muka dia bersih, nampak muda dan tersenyum tadi. Kata Abah, itulah orang yang banyak bersedekah, doakan orang lain dan tak pernah sekalipun dalam sehari dia tak mengaji. Daging yang Abah bagi, dia akan masak sedap-sedap dan bagi pada jiran-jiran yang lain. Dia kata Abah yang sedekahkan, padahal daging tu Abah dah bagi pada dia dan dah jadi hak dia, tapi dia tetap panjangkan sedekah Abah pada orang-orang lain. Abang Syukur hanya diam dan menuju balik ke rumah Abah. Sampai dekat rumah Abah, ada sebuah kereta parking depan rumah. Serentak mereka berdua ketawa sebab dah tahu siapa yang datang. OCBC ni dah sampai dah, kata Abah. OCBC ni adalah gelaran mereka sekeluarga pada Uncle Bo. Orang Cina bukan Cina, OCBC. Sahabat Abah dari zaman muda lagi. Abah bagi salam, dijawab oleh Uncle Bo dan mereka bersalam. Uncle Bo ni adalah satu-satunya orang Cina yang Abang Syukur cium tangannya masa bersalam. Dah jadi biasa sejak dari kecil lagi. Dan Uncle Bo ni bukan Muslim. Kau tunggu kejap, aku nak solat, kata Abah pada Uncle Bo. Lepas solat, Abah bersuara, esok pagi kita pergi kubur atuk. Ambil Abah pukul 8 pagi. Lepas tu kita sarapan. Lepas tu Abah bagi syarat supaya Abang Syukur tinggalkan mereka berdua. Lepas bersalam, Abang Syukur pulang ke rumah. Esoknya pukul 7.45 pagi, Abang Syukur dah sampai rumah Abah nak pergi kubur atuk. Sampai simpang nak masuk ke kawasan kubur, mereka nampak ada seseorang tengah tolak beca yang berisi muatan zinc dan besi-besi buruk untuk mendaki kawasan perkuburan tu atas bukit. Berhenti, Abah nak tolong tolak beca Syed Kadi ni, kata Abah. Abang Syukur tengok pakcik yang tolak beca tu nampak serba salah bila tengok Abah tolong tolak beca dia daripada belakang. Abang Syukur terus parking kereta dekat atas bukit dan tunggu mereka sampai. Terima kasih hak, susah-susah je hantar turun tolak beca Ana, kata Pakcik Kadir. Abah hanya tersenyum sambil bagi beberapa keping duit pada Pakcik Kadir tu. Lepas ziarah kubur atuk, masa dalam kereta, Abang Syukur bersuara, Syed Kadir tu macam Mak Gian je bah. Kata Abah, nasib manusia, walaupun dia Mak Gian tapi dia sangat patuh pada orang tua dia, terutama sekali emak dia. Jangan sesekali tengok orang dari luaran je. Manusia tak layak menilai manusia yang lain. Hanya Allah je yang sebaik-baik penilai. Sampai dekat warung makan, Pak Habib, Ami Ahmad dan Pok Su dah menunggu. Lepas sarapan, Abah ajak Abang Syukur lalu kawasan rumah moyang pula. Abang Syukur lalu jalan di mana dulunya adalah kawasan rumah atuk. Sepanjang perjalanan melalui kawasan-kawasan kampung tu, Abah bercerita. Kata Abah, dulu masa dia kecil, laluan ni lah Abah lalu dari rumah atuk nak ke rumah moyang. Jalan ni sunyi dulu, tak banyak rumah macam sekarang. Mereka sampai di selekuh kawasan rumah moyang. Rumah belah kanan ni dulu Nyai Amnah duduk dengan adik-beradik atuk. Nyai Amnah ni moyang perempuan. Lepas Nyai meninggal, Tok Hamid pula jaga rumah ni, kata Abah. Abah sempat jumpa moyang lelaki, tanya Abang Syukur. Tok Karim, moyang lelaki, meninggal tahun 1937. Abah lahir 1940, jawab Abah. Kata Abah lagi, rumah ni ada penunggu, hitam, tinggi. Jangan buat jahat dalam rumah ni, memang kena humban keluar rumah lah, jawabnya. Abah pernah bergaduh dengan penunggu tu sampai Nyai masuk campur. Abah bergaduh sebab penunggu tu tutup mata Abah, tak bagi nampak pintu masuk rumah. Abah panggil dia keluar. Dekat tepi tingkap tu lah Abah bertumbuk dengan penunggu tu, sambil Abah tunjuk tingkap tepi tangga. Memang rumah tu nampak menyeramkan. Lepas tu, soal Abang Syukur, dia nak nyakat Abah. Abah pula masa tu muda, darah tengah membuak-buak. Kebetulan masa tu Abah dah ada sending. Memang merasalah penunggu tu hitam, pekat macam gorila. Bergolek-golek mereka berdua sampai Nyai keluar dan marah mereka berdua. Ini Sahak cucu aku. Sahak ni hantu macam kau juga. Syaitan macam kau bukan lawan dia. Jangan nak cuba-cuba. Kata Abah, hantu tu ada lagi dekat situ, sambil tunjukkan ke satu sudut dekat rumah tu. Kalau tak percaya, kau suruh Awang ke Odoi ke cerita. Kata Abah, Awang dan Odoi ni adalah anak Tok Hamid, iaitu sepupu Abah. Masjid ni dulu tapak rumah tempat Abah lahir, sambil Abah tunjukkan ke arah masjid. Masjid ni dibina sebab Nyai nak tampung ramai pekerja dan orang kampung masa tu yang terpaksa keluar ke pekan terdekat sejauh 20 km untuk tunaikan solat Jumaat atau solat berjemaah. Dan kebetulan atuk pula dah ada rumah sendiri dalam kebun getah dia. Dengan berdirinya masjid tu, orang-orang sekitar tak perlulah pergi jauh untuk mengaji dan solat. Menurut Abah, masjid ni dulu Cik Kadir yang jaga. Masjid ni dulu tempat Abah cari duit poket nak ke Singapura. Bila tak ada duit dekat Singapura, balik sini jadi tukang bersih-bersihkan masjid. Dapatlah upah sehari RM2. Biasanya Abah akan bersihkan masjid selama seminggu. Dulu RM2 tu besar. Tahun 1955, 1956, nanti nak balik Singapura, Nyai bagi Abah RM50 lagi, tambah RM14,
upah masjid. Sebulan 2 Abah dapat tinggal dekat Singapura. Dekat Singapura nanti Tok Agus bagi lagi Abah duit masa Abah bantu-bantu dia. Masa tu 50 sen dah dapat nasi campur, tempe, ayam dan ikan goreng dengan sayur lodeh termasuk TO. Harga makanan waktu tu lah dekat Singapura. Abah memang kesayangan Nyai dan semua sepupu-sepupu Abah sampai hari ni tahu betapa sayangnya Nyai pada Abah, macam mana nenek sayang ke Abah Syukur. Dulu nenek pernah cerita Abah nak jadi pegawai tentera British. Nyai sampai datang Singapura ambil Abah balik semata-mata tak nak Abah pergi interview tentera dekat kamp tentera British di Selentar, Singapura pada tahun 1956. Sebulan lepas tu Nyai hantar Abah ke Mekah untuk belajar dan dalami agama. Duduk dekat sana dengan saudara mara yang memang lahir dan tinggal dekat sana. Rumah sebelah kanan masjid ni dari dulu yang duduk memang keluarga Maklum Zainab. Mereka gelar rumah ni dulu kuartus puteri sebab semua perempuan yang duduk situ kecuali arwah Pok Suatan je yang lelaki dalam keluarga tu. Rumah tu dibina untuk kakak atuk, satu-satunya perempuan dalam adik-beradik atuk. Hingga hari ni geran tapak tanah tu masih lagi di atas nama moyang lelaki, Tok Karim. Kata Abah, atuk dengan Tok Agus pernah sakat Cik Kadi. Dia letaknya polong dekat kaki tangga waktu subuh masa Cik Kadi nak azan subuh. Menjeritlah orang tua tu. Orang-orang dulu hantu setan ni dibuat macam tak ada harga diri. Hantu takut jumpa orang, bukan macam sekarang. Dia terpekik tolong panggil hantu, hantu muncul dia lari lintah bukang. Sombong tak berilmu namanya tu. Paling sedih, orang sekarang lebih takutkan hantu daripada Allah. Mereka bergerak menuju ke pekan terdekat. Dalam perjalanan, mereka lalu satu-satunya kuburan tunggal yang berada di tepi jambatan menghala ke pekan. Ini kubur siapa bah? Tanya Abah Syukur sambil berhenti kereta tepi jalan. Abah pun tak tahu. Abah kecil dulu dah ada kubur ni, jawab Abah. Mereka pun bergerak sampai di satu selekor kawasan kelapa sawit. Kata Abah, dekat sini dulu Abah kena hadang dengan pocong malam-malam. Masa tu Abah dengan Pak Merah. Dia nak ikut Abah balik rumah moyang. Nak pingsan dia. Abah ikut petua orang-orang tua. Kalau jumpa hantu jangan lari. Hadap mereka macam hadap musuh. Abah terus maki hamun je. Kata Abah, petua dan ilmu lebih tua petua lagi. Petua ni adalah makrifat, tersurat dan tersirat. Petua jika diimbangkan dengan agama maka ianya akan jadi pedoman yang terbaik. Petua tanpa agama jadinya isim atau merapu tak kena tempat. Sampai di satu selekor selanjutnya, dekat depan mereka ada seorang lelaki tengah berjalan. Abang Syukur perlahankan kereta dengan niat nak tumpangkan dia ke pekan. Jangan berhenti, biarkan dia, kata Abah. Bila kereta lepas je lelaki tu, Abah suruh Abang Syukur tengok ke belakang. Abang Syukur pun tengok ke belakang. Lelaki tadi dah bertukar jadi pocong, tengah berdiri perhatikan mereka. Abang Syukur tanpa sengaja terus tekan minyak sebab dia terperanjat nampak pocong waktu siang hari. Lama dah dia duduk kawasan ni. Dari Abah muda sampai tua, tak ada siapa nak bela dia. Abang Syukur rasa mungkin itulah pocong yang halang laluan Abah dulu. Kau balik KL bila? Tanya Abah. Petang ni, sambil turun ke Abah dan bersalam dekat depan rumahnya. Okey, sampai sini dulu kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.